Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu kejutan besar untuk seluruh rakyat Malaysia. Satu kejutan, satu berita yang amat mendukacitakan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepimpinan politik. Satu kematian yang mengejutkan Tun Mahathir, kematian yang pasti mengejutkan Anwar Ibrahim dan ramai lagi pemimpin politik. Tidak kira daripada pembangkang, daripada kerajaan, daripada kepada ahli politik yang pernah bergelar menteri, ahli parlimen, pendek kata, satu pemergian yang mengejutkan seluruh Malaysia. Pak La kembali ke Rahmatullah. Artikel daripada Malaysia Kini bertarik April 14, 2025, jam 7.34 PM. Bekas Perdana Menteri kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi, meninggal dunia pada jam 7.10 malam di Institut Jantung Negara (IJN) Kuala Lumpur. Perkara itu dimaklumkan oleh bekas Menteri Khairi Jamaluddin yang juga anak menantu Abdullah. Maklumat lanjut mengenai pengebumian dijangka dimaklumkan dalam masa terdekat. Abdullah yang mesra dikenali sebagai Pak La dilahirkan pada 26 November 1939 di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Allahyarham memegang jawatan Perdana Menteri dari 31 Oktober 2003 sehingga 3 April 2009, menggantikan Dr. Mahathir Mohamad. Sepanjang pentadbirannya, Abdullah memperkenalkan konsep Islam Hadari dan menekankan pembangunan modal insan serta integriti dalam pentadbiran. Sebelum pernah menjadi PM, sebelum menjadi Perdana Menteri, Abdullah berkhidmat dalam pelbagai portfolio, termasuk Menteri Luar dan Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Abdullah meninggalkan seorang isteri, Jane Abdullah, dan 2 orang cahaya mata hasil perkahwinan terdahulu dengan Allahyarhamah Endon Mahmud. Anak perempuannya, Nori Abdullah, mendirikan rumah tangga dengan Khairi Jamaluddin. Saudara-saudara, satu berita duka cita untuk seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepada seluruh kepimpinan politik Malaysia. Semoga keluarga Allahyarham Pak La diberikan kekuatan untuk menghadapi dugaan ini. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, satu lagi pendedahan baru. Kali ini sekali lagi melibatkan nama bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum ini, setelah Anwar Ibrahim menjadi PM, setelah PN gagal untuk membentuk kerajaan pada pilihan raya umum ke-15, ada pendedahan yang melibatkan nama Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan dengan jana wibawa, berkaitan dengan rasuah. Bahkan menantunya pun kini sedang dicari oleh SPRM. Ada yang kata Muhyiddin sedang dalam bahaya, sedang kritikal dalam keadaan politiknya. Nah, ada lagi satu pendedahan. Kali ini pun sama melibatkan nama penerus CPN tersebut. Mahyadin jawab Tuan Ibrahim, saya tak terlibat. Ekoran permintaan dari Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim, Tuan Man. Bekas PM Tan Sri Mahyadin menegaskan beliau tidak bertanggungjawab membuat keputusan pengambilan tanah kampung Sungai Baru. Dalam satu kenyataan, Mahyadin berkata, keputusan pengambilan tanah tersebut yang dibuat di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 tidak melibatkan beliau sebagai PM pada ketika itu. Sebaliknya, kata beliau, ia telah melalui proses di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960, di mana keputusan mengenainya dibuat oleh pihak berkuasa tanah wilayah persekutuan.
Saya telah ditoma bertanggung jawab membuat keputusan pengambilan tanah kampung Sungai Baru. Jika pengambilan tanah tersebut tidak dibuat mengikut lunas undang-undang, Mahkamah boleh menentukan hak-hak pihak yang terjejas. Terdahulu kenyataan Tuan Ibrahim yang meminta pihak tertentu dalam PN memberikan penjelasan dalam isu kampung Sungai Baru dianggap orang ramai sebagai satu pengakuan bersalah. MP Kubang Kerian itu berpendapat ada kewajaran bagi pihak yang terlibat dengan isu pengambilan tanah berkenaan ketika pentadbiran PN untuk memberi penjelasan. Sebelum ini, Tuan Ibrahim dan rombongan datang ke kampung Sungai Baru menyatakan sokongan kepada perjuangan mereka. Namun dalam taklimat pemimpin penduduk di situ, mereka menyalahkan para pemimpin PN dahulu yang menyerahkan tanah di situ kepada pemaju. Nah, adakah di sini sebenarnya Tuan Ibrahim menggesa Muhyiddin untuk membuat pengakuan? Ataupun adakah dengan pengakuan terbaru Mahyadin yang menjawab Tuan Ibrahim tak terlibat akan menjejaskan hubungan di antara PAS dan Bersatu ataupun hubungan kepimpinan di dalam Perikatan Nasional? Nah, saudara-saudara, kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ini satu keputusan Anwar yang pasti membuat walaun-walaun ataupun mana-mana pihak yang coba untuk memaki hamun Anwar, mencaci Anwar, menjatuhkan Anwar, ingin lihat Anwar tumbang, menumpaskan Anwar, semuanya akan tercekik. Semuanya akan hampir pengsan. Macam ganas pula. Tapi saudara-saudara, hakikatnya di dalam pimpinan Anwar Ibrahim, di bawah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, ada satu fakta yang korang semua perlu tahu, terutamanya kepada penyokong-penyokong PAS dan juga Perikatan Nasional. Ini satu sumber daripada FB page Anak Tahu. Saya melihat sumber ini melalui FB. Zaman PAS jadi kerajaan pusat tahun 2022, peruntukan pembangunan untuk Kelantan adalah RM1,55 bilion. Oke, Anda dengar itu. RM1,55 bilion. Zaman PAS jadi kerajaan pusat pada tahun 2022. Manakala sewaktu Anwar, waktu kini, masa sekarang Anwar menjadi PM, peruntukan pembangunan Kelantan ditambah kepada RM3,19 bilion. Satu peruntukan yang lebih banyak berbanding pada ketika PAS menjadi kerajaan. Sedangkan Kelantan adalah negeri takbiran PAS Perikatan Nasional. Dan dalam pada masa yang sama, walaupun kata Anwar anak tirikan Kelantan. Saudara-saudara yang saya hormati, sumber daripada FB page Anak Tahu ini pasti membuat walaun-walaun tercekik. Tapi kalau perkara ini benar, kenapa tidak wakil-wakil rakyat PAS hari ini yang mungkin semakin lama semakin terpikat dengan cara Anwar bekerja? Bagus mereka sokong Anwar sajalah. Pergilah sokong Anwar Ibrahim, sokong kerajaan perpaduan yang lebih stabil. Peruntukan pembangunan untuk Kelantan RM3,19 bilion tahun ini, kata Perdana Menteri. Ini satu kenyataan PM yang pasti membuat musuh politiknya ketakutan, membuat musuh politiknya kini sedang dalam bahaya. Nah, saudara-saudara, saya percaya dan yakin pengumuman Anwar ini bukan sekadar untuk memenangkan dirinya sendiri, bukan sekadar untuk menunjukkan bahwa beliau akan menang, untuk menarik penyokong-penyokong, untuk menarik wakil rakyat daripada PAS. Tetapi ini adalah keputusan Anwar yang sangat benar untuk rakyat di negeri Kelantan. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?